Zuraida kantoi, langgar SOP hari pertama kerja. Semua MP lompat parti bakal dipecat. Isu hutan simpan, Anwar Pengang panggil MD Selangor. Akhirnya, pengkhianat UMNO terbongkar. Zuraida Kamaruddin memulakan tugas secara rasmi sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi di Putrajaya. Bagaimanapun berdasarkan gambar yang dikongsi di media sosial Kementerian Tengah, dia dilihat tidak memakai pelitup muka dalam sesi itu. Namun dalam keadaan lain, dia dilihat memakai pelitup muka. Sementara itu, Facebook Kementerian menjelaskan Zuraida tiba di Kementerian pada 8.27 pagi disambut pentadbiran tertinggi Kementerian. Mereka terdiri daripada Ketua Setiausaha Ravi Mutayah, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan Strategik dan Pengurusan Abdul Hadi Omar dan Timbalan Ketua Setiausaha Peladangan dan Komoditi Mat Zaidi Muhammad Kali. Setiausaha bahagian turut hadir. Turut melapor diri ialah Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Dr. Wee Jack Seng. Suatu taklimat ringkas dan majlis sesi suai kenal bersama ketua-ketua pengarah agensi dan ketua-ketua pegawai eksekutif majlis turut diadakan secara dalam talian menurut kementerian. Sementara itu, Zuraida juga memulakan tugas pertamanya dengan menghadiri mesyuarat kabinet secara atas talian. Dia dilantik ke jawatan tersebut oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Sebelum ini di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, dia adalah Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Zuraida bersama 29 menteri dan 37 timbalan menteri mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada Isnin lalu. Ahli Parlimen Pengerang Azharina Othman Said akan mengemukakan satu usul kepada Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun bertajuk Rang Undang-Undang Pemecatan Ahli Parlimen 2021. Beliau berkata, Akta Pemecatan Ahli Parlimen merupakan langkah terbaik untuk mencegah wakil rakyat daripada melompat parti dengan pengundi boleh menarik balik mandat yang mereka berikan kepada wakil rakyat yang membelakangi mereka melalui pilihan raya baru. Saya berhasrat untuk menghantar satu notis usul kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat di bawah peraturan mesyuarat 49/1 untuk rang undang-undang ahli yang bukan ahli kerajaan. Oleh itu, hak untuk memilih wakil rakyat yang baru atau mengekalkan wakil rakyat tersebut dikembalikan kepada pengundi, katanya dalam kenyataan. Katanya langkah itu juga dapat menghalang budaya wakil rakyat membelakangi bukan sahaja parti politik yang memberikan watikah pencalonan kepada mereka, tetapi juga masyarakat akar umbi bersusah payah meraih undi dari pintu ke pintu untuk memenangkan mereka daripada melompat parti. Demi kemajuan negara, pemimpin politik generasi saya dan generasi lebih muda mesti berani bermuafakat dan berpakat untuk menjadikan politik suatu pilihan kerjaya yang profesional, yang dihormati dan disegani, bukan dikeji dan dicaci. Tanggapan rakyat terhadap ahli-ahli politik hari ini sangat memalukan dan secara peribadi saya terkilan dengan keadaan ini, katanya. Tambah bekas Speaker Dewan Rakyat itu, beliau juga menyambut baik perbincangan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bersama wakil pembangkang dan bebas untuk memperkenalkan undang-undang mencegah lompat parti. Azalina berkata, beliau juga mencadangkan perubahan kaukus reformasi parlimen dan demokrasi pelbagai parti di antara ahli-ahli parlimen yang berminat. Ini adalah untuk memperkasakan institusi Parlimen Malaysia dan memartabatkan demokrasi berparlimen di negara kita, katanya. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari dipanggil ke pimpinan Parti PKR untuk memberikan penjelasan terperinci berhubung penyahwartaan hutan simpan Kuala Langat Utara pada bulan Mei yang lalu. Menurut Presiden PKR Anwar Ibrahim, kepimpinan PKR sejak tahun lepas telah meminta untuk penyahwartaan itu dibatalkan. Ingin ditegaskan, keputusan yang dibuat ini masih belum dimaklumkan kepada pimpinan parti. Malah pimpinan PKR sejak tahun lalu telah memaklumkan kepada Menteri Besar untuk membatalkan perkara tersebut. Menteri Besar telah diminta untuk memberi penjelasan terperinci berhubung perkara ini dalam pertemuan bersama pimpinan parti esok, katanya dalam satu kenyataan.
Tambah Anwar, dia mengambil maklum bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor telah menolak cadangan penyawartaan tersebut. Penyawartaan HSKLU yang dibuat Mei hanya didedahkan ketika sesi soal jawab sidang DUN Selangor. Penyawartaan itu dibuat setelah keputusan dicapai pada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ke-17 2021 pada 5 Mei lepas yang disahkan oleh MMKN ke-18 pada 19 Mei membabitkan 536,070 hektar kawasan di bawah Seksyen 12 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negeri Selangor 1985. Pada bulan Mac tahun lalu, Amiruddin Syahri memaklumkan dua syarikat telah mencadangkan untuk membangunkan kawasan hutan simpan kekal Kuala Langat Utara iaitu Titian Jutaria Sendian Berhad dan Menteri Besar Incorporated Selangor MBI Selangor. Pendengaran awam mengenai rancangan penghapusan pewartaan itu diadakan pada bulan September tahun lalu yang mana ramai pihak membantah tindakan tersebut. Hutan di Kuala Langat Utara merupakan hutan paya gambut yang jarang-jarang ditemui, berhampiran cyberjaya dan habitat semula jadi untuk haiwan yang diancam kepupusan. Untuk rekod, pada November tahun lalu, DUN Selangor sebulat suara meluluskan usul yang menggesa kerajaan negeri membatalkan rancangan penyawartaan HSKLU supaya kawasan hutan simpan dan tadahan air itu dapat dikekalkan dan dipelihara. Namun ketika menjawab soalan adun Bukit Lanjan Elizabeth Wong, he berkata usul yang disokong sebulat suara itu tidak bersifat mengikat dan MMKN boleh membuat keputusan demikian yang katanya dipersetujui sebulat suara oleh MMKN. Ekoran pendedahan itu, beberapa adun menggesa kerajaan negeri menarik balik penyawartaan berkenaan. Untuk rekod, he memberitahu bahawa syarikat gabungan Indah Sendian Berhad akan membangunkan kawasan seluas 494.7 hektar di hutan yang telah dinyawartakan status perlindungan alam sekitarnya itu. Gabungan Indah dimiliki sepenuhnya oleh Venturescape Sendian Berhad yang dimiliki sepenuhnya oleh Perdana Park City, pemaju desa Park City di Kuala Lumpur. Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wanderis akan menerima surat penggantungan keahliannya, kata Setiausaha Agong parti itu Ahmad Maslan. Saya tak nak bagi komen apa-apa sehinggalah surat keluar. Mungkin hari ini dia akan dapat surat itu, katanya ringkas kepada Portal Malaysia Kini. Ahmad berkata demikian ketika diminta mengesahkan penggantungan keahlian Wan Muhammad Azri atau lebih dikenali sebagai blogger Papa Gomo. Pada 28 April lalu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dilaporkan berkata, seorang exco pergerakan parti itu akan dihadapkan ke lembaga disiplin parti berikutan tindakannya yang didakwa bercanggah dengan pendirian UMNO dalam soal hubungan dengan Bersatu. Bagaimanapun, Ashraf Wajdi tidak mendedahkan nama individu terbabit dan menyerahkan kepada lembaga disiplin serta majlis tertinggi UMNO untuk membuat keputusan. Sebelum itu, sekumpulan ahli UMNO bahagian Wangsa Maju menyerahkan laporan salah laku Wan Muhammad Azri kepada lembaga disiplin parti. Dalam laporan itu, Wan Muhammad Azri didakwa melanggar perlembagaan UMNO menggunakan Facebook miliknya sama ada dalam bentuk kenyataan bertulis mahupun rakaman audio. Hantaran itu antara lain didakwa cuba memujuk akar umbi dan pemimpin UMNO untuk bersama dengan Bersatu, sedangkan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2020 menolak kerjasama itu.